Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita di muka surat 156 perenggan 887. Wa yahrumu 'alaiha ay 'alal murdi'ati at-tazwiju ila al-murdi'i wa waladihi duna man kana fi darajatihi aw a'la tabaqatin minhu. InsyaAllah kita nak sambung ni, ada sedikit lagi bab berkaitan susuan. Yang terdekat kita bicara mana-mana anak yang menyusu daripada seorang perempuan, kanak-kanak yang 2 tahun ke bawah, yang dia menyusu 5 kali, dobek dia kali, macam mana kita bicara dulu, ada 5 kali susuan sabit, maka anak tu akan jadi anak susu, ibu tu jadi ibu susu. Dan anak yang menyusu pada mana-mana perempuan yang jadi ibu susu ni, anak tu seolah-olah dia masuk dalam keluarga tu. Kalau anak tu dia ada anak pula, ibu perempuan tu dia ada suami, kalau mak tu jadi mak susu, bapa tu nanti bapa susu lah, bapa susu. Kaedah bapa susu ni, dia sabit mahram. Dia sabit mahram dengan mana pernikahan haram, tak boleh. Macam mana adik-beradik, macam mana anak tu masuk dalam keluarga tu, macam mana bab nasab, sabit mahram, tapi tak sabit bab wali, bab wilayah dan bab pesaka. Pesaka tak ada. Pesaka tak sabit dalam bab susuan. Pesaka tak sabit dalam bab susuan. Begitu juga bab jadi wali, nak jadi wali nikah, tak sabit dalam bab susuan. Satu lagi bab adalah bab nafkah. Tak wajib anak susuan dinafkahkan oleh mak susu. Bahkan di atas kaedah susuan, kalau kita bagi anak kita untuk seorang perempuan menyusu, kita kena upah dia susu. Walaupun nanti bagi kita bagi dia menyusu, anak tu jadi anak susuan dia, tapi bila dia menyusu kita kena bayar dia. Sabit mahram. Tak sabit kalau disebah bab lelaki, bapa susu apa, dia tak sabit wilayah, tak sabit pesaka, dan tak wajib dengan sebab susuan tu mak susu dengan bapa susu ni bagi nafkah harta benda. Bagi nafkah lah, bahasa mudah dia. Tak sabit nafkah. Nafkah ni kita jumpa nanti lepas bab ni, memang bab nafkah. Siapa yang wajib di nafkah dan siapa tak wajib. Jadi kalau mak susu, bapa susu bagi anak dia, anak susu dia, yang tu bukan nafkah wajib. Dan bila bukan nafkah wajib, kalau kita belajar bab zakat, kalau mak susu, bapa susu bagi sara anak susu dia, walaupun cukup, anak susu tu kalau tak ada dah pendapatan lain melainkan daripada bak susu, anak tu masih hukum fakir miskin. Pasal pemberian nafkah daripada mak susu, bapa susu tak diistilahkan sebagai nafkah wajib yang menyebabkan hilang hukum fakir miskin pada anak. Tentu dia ada kaitan bab zakat sikit, tak faham dengar ya. Tapi kalau dalam bab keturunan, mak bapak kita yang asli, kita ni, misalnya saya, kalau bapak saya, mak saya nafkahkan saya, walaupun saya susah, bila ada orang yang nafkahkan saya, yang dia pula memang wajib nafkah saya bila saya susah, saya tak boleh zakat. Tapi kalau orang yang tak wajib nafkah kat saya, tapi dia nafkahkan saya, dia tak menghalang saya untuk dapat zakat dan tak menggugurkan status fakir miskin saya. Dia faham saya cakap macam tu? Boleh?
Orang yang wajib nafkah, cuma bab tu bab nafkah je lah. Memang kita jumpa selalu bab ni, selepas bab susuan apa masuk bab nafkah. Bab nafkah ni, kalau katalah anak, memanglah mak bapak akan beri makan. Mak bapak pun bila tengok katalah susah, yang wajib bagi nafkah adalah anak, sama ada anak lelaki atau anak perempuan. Jadi siapa yang wajib nafkah ni, atau istilahnya usul dengan furuk bagi seseorang. Kalau nisbah anak, usul lah bapa datuk akan wajib menafkahkan furuk dia, anak cucu dia. Kalau mak miskin, datuk miskin, tentulah anak cucu dia akan menafkah pada dia. Itu nafkah wajib. Memang jumpa nanti disiplin tu. Adapun bab susuan, dia bukan istilah usul dengan furuk. Bila bukan kaitan dengan usul dengan furuk, mereka tak wajib menafkahkan anak susu dia, tapi sabit mahram. Sabit mahram, haram kahwin, bab aurat apa macam mana kita bicara dah. Sabit mahram, tapi tak sabit bab wali, tak sabit bab pesaka. Dan taklah dengan sebab susuan tu mak susu, bapak susu wajib bersara. Jadi kalau andai kata kanak-kanak ni mak bapak dia katalah dah tak ada, mak susu ni bela, dia pun duk mengaji, tak ada kerja, tapi mak bapak dia duk bela, nafkah memang cukup dia bagi, tapi mereka bukan wajib nafkah. Anak tu serta dia pakai miskin, hukum macam tak ada kerja dan tak ada orang bagi nafkah. Kerana orang yang menafkahkan dia bukan orang yang wajib nafkah, tapi sukarelawan bagi nafkah. Jadi dia tak menggugurkan status pakai miskin. Andai kata kalau kanak-kanak tu dia tak ada kerja, duk mengaji ke apa ke, dengan sebab dia mengaji tu menyebabkan dia tak boleh cari pekerjaan dan tak ada pendapatan, tak ada harta benda pula tu. Walaupun mak susu dia, ayah susu dia bela dia, sara dia, tak menggugurkan pakai miskin dia. Membanding dengan anak betul. Kalau anak betul, mak bapak duk sara, anak ni bila dia miskin, bapak wajib bagi makan, wajib sara belanja dia. Dengan sebab bapak ni kaya, anak pun hukum kaya, pasal anak tu disara oleh bapak yang kaya, maka anak tu walaupun tak ada harta benda, tak ada pekerjaan, hukum kaya, pasal orang yang menyara dia tu wajib, dan orang yang menyara dia tu kaya, anak tu kaya. Faham saya cakap apa tu? Boleh? Betul? Sepatutnya bagi wajib. Mak bapak ni katalah misalnya dia kaya, tapi anak dia pun dia nak bagi berdikari, dia tak peduli anak dia, katalah gitu. Sepatutnya bila susah, mak bapak lah kena sara. Tapi tak peduli. Anak, bila tak ada peduli, maksudnya tak ada orang menyara dia. Dia pakai miskin lah. Kalau nisbah zakat, wajib zakat lah. Tapi kalau ikut, kalau nisbah pentadbiran Islam, boleh pemerintah Islam keluarkan satu surat mahkamah untuk suruh mak bapak ni sara anak yang pakai miskin ni. Kenapa duk minta dia zakat? Kan ada orang sara. Mak bapak kaya, kenapa tak sara dia? Sedangkan dia ni susah, patutnya mak bapak sara. Patutnya boleh hantar surat mahkamah. Mahkamah boleh hantar surat kuasa, suruh mak bapak bagi nafkah pada orang yang sepatutnya bagi nafkah. Macam mana majikan tak bagi pada pekerja dia gaji, macam tu bahasa dia. Bahkan lagi besar pada hal tu, majikan bagi gaji di atas pekerja. Ni mak bapak yang dia kena sara tapi tak bagi makan minum, dia tak mahu anak dia yang miskin. Macam mana pun bila mak bapak tak bagi, anak tu settle dia bagi miskin. Tapi bila mak bapak bagi pun cukup-cukup makan, tak adalah mewah. Makan minum dia, belanja, bagi pun cukup-cukup. Apa kau nak aku bayar. Tapi aku nak pegang, bagi kau pegang duit, tak boleh. Katalah misalnya gitu. Anak tu hukum kaya disebabkan orang yang tanggung nafkah dia dan adalah kaya, dan dia pula orang yang wajib nafkah. Yang tu maksud saya tu, bicara tu. Jatah mak bapak yang walaupun kaya tak tu satu pasal lain lah, tapi saya sebut dah juga tu. Dan jatah banding dengan anak susu ni, anak susu ni memang susah, tapi mak bapak susuan ni sara dia.
Walaupun sara, dia tak menggugurkan fakir miskin pada anak tu, pasal yang tu hukum orang yang tak wajib nafkah suka rela membantu pada orang yang susah. Nisbah dia tak ada pekerjaan, dia tak ada harta benda, masih hukum fakir miskin. Buat misal terbalik, tapi bukan cerita beranak dengan bapa, cerita suami dengan isteri. Suami ni, bila isteri ni walaupun sekupang pun tak ada, suami kaya, walaupun suami bukan bagi duit ribu-ribu, bagi makan minum tempat tinggal je, isteri tak ada apa, kosong poket, bagi makan minum je suami ni kat isteri dia. Dengan sebab suami kaya, isteri kaya, walaupun isteri sekupang tak ada dalam poket. Pasal apa? Siapa sara dia. Tapi kan terbaliknya ni, so isteri kaya, suami tak ada duit, tapi isteri ni sara suami dia. Terbalik, isteri ni sara suami dia, bagi makan, beli kereta, apa. Walaupun cukup, isteri ni sara dia, suami tu macam mana? Jawab, fakir miskin. Kalau zakat dia boleh dapat, dia boleh dapat. Kenapa pula dapat? Kan bini dia kaya. Yang kaya bini dia, bukan dia. Dan isteri dia bukan wajib nafkah dia. Dia ada isteri dia nak tolong dia, punya pasal dia, tapi bukan wajib. Bila bukan hubungan nafkah tu nafkah wajib, dia tak menggugurkan status fakir miskin. Siapa Mak Suswan? Dalam bab anak, bab anak dia mula-mula bapak tak ada, siapa nak nafkahkan? Mak Kalau ada orang panggil nafkah, kalau tak ada, takkan mak menunggu je hujan daripada langit? Ya. Ya. Dia nisbah ditanggung, sepatutnya memang ada orang menjaga dia lah. Kalau tak ada, anak tu yang tinggal mak kata tok apa semua tak ada dah, mak. Jadi siapa nak pergi makan dia? Mak pun tak ada makan, macam mana? Yang ni lah peranan dia, Baitul Mal, Majlis Hukum Islam. Dia lah siapa Majlis Hukum Islam ni? PTA. Ni bahasa dia Qadi lah, kena ambil hukum. Dia kena tahu dalam jajahan dia berapa ibu tunggal, berapa yang tak ada pekerjaan, berapa ni istilah armalah ni. Sepatutnya pengurusan, antara pengurusan negara Islam adalah Qadi ni dia ambil tahu hal siapa yang bawah anak buah dia yang kehilangan suami, ibu tunggal, apalah, anak yatim, tak ada orang nak nafkah dah. Bapa tak ada, mak tak ada, yatim piatu pula tu. Siapa yang nafkah dia? Tanggungjawab dia dipegang oleh kuasa wilayah. Wilayah ni pemerintah. Dia kena ambil berat dengan ibu-ibu tunggal ni, dengan anak-anak yatim tu, untuk menyara anak-anak ni. Kalau dalam masyarakat tu ada orang kaya yang buat begitu, alhamdulillah, terlepas kerajaan. Tapi kalau tak ada, kerajaan dia yang wajib gunakan harta Baitul Mal, dia ada hak-hak harta masalah untuk menyara ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim ataupun yatim piatu yang tak ada siapa nak sara ni. Antara pentadbiran Islam macam tu. Antara pentadbiran Islam. Surau masjid. Ya. Yang tu dengar elok nak sebut. Saya tak pernah sebut lagi bab tu. Tapi memang kalau tengok di luar ada suggestion yang nampak macam brilliant kan, macam bagus. Tapi kalau dengan apa saya mengaji, duduk lalu dalam kitab, tak betul. Apa dia? Kan memang ada masjid duit juta-juta. Ada masjid juta-juta. Saya pernah pergi Kuala Lumpur, ada satu masjid dekat Masjid Muaz bin Jabal tu, yang Habib Ali selalu buat program tu. Setiawangsa. Kutipan Jumaat, satu Jumaat 30,000, 40,000. Ada minggu-minggu dia 50,000. 50,000 one week only. Bayang tengok kalau masjid tu dah operasi 10 tahun. Duit punya banyak.
memang ada suggestion duit masjid yang banyak ni bantulah fakir miskin yang ada keliling tak? Wajib ke masjid menyara untuk fakir miskin? Tak. Orang bagi sumbangan untuk masjid, dia untuk masjid. Dia tak boleh guna untuk fakir miskin. Dia kena buat program untuk imarah masjid. Antara yang kalau dia buat sebagai langkah bijak, dia buat program-program maulid apa dengan tu ada program motivasi, pengajian agama, bagi makan minum sekali. Dalam pada tu makan minum fakir miskin keliling pun makan minum sekali. Yang tu dia boleh buat. Tapi duit yang memang khas orang bagi masjid, duit tu tak boleh bagi fakir miskin. Pihak jatuh kuasa pun tak boleh alih duit tu. Pasal apa? Duit tu orang bagi untuk masjid, untuk imarah masjid. Haram gunakan untuk lain daripada imarah masjid. Kalau ada masjid yang macam ni, dia ada buat macam-macam tabung. Ni masjid tabung masjid, maksudnya kos penyelenggaraan masjid api ayo apa. Yang ni tabung fakir miskin, ni tabung ibu tunggal, ni tabung pembangunan misalnya. Kalau ada macam tu, mana yang tabung masing-masing dia boleh selenggara. Tapi kalau bagi masjid, dari segi kaedah, apa yang khas dibagi masjid, hendaklah dibagi masjid, walaupun duit bilion-bilion, dia tak boleh bantu bagi miskin. Pasal bukan hak bagi miskin untuk dapat duit tu. Yang tu orang bagi untuk imarah masjid. Cuma saya sebut dah tadi, helah untuk bagi orang bagi miskin dapat abuan. Boleh faham kan? Buat pengajian duha setiap hari pengajian duha ada makan free. Misalnya, atas nama nak imarah masjid. Antara yang datang tu bagi miskin. Boleh, sila. Tapi nak bagi bantuan bagi miskin ni seorang seribu, infak bulanan ke apa ke, atas inisiatif masjid yang orang bagi tabung masjid untuk imarah masjid, tapi kita bagi kat bagi miskin. Tak betul. Kalau nak buat boleh, masak masjid ni masjid, suruh orang bagi miskin datang, mai masjid bagi makan, mai masjid bagi makan. Tu tahu tak? Dia orang bagi masjid untuk imarah masjid. Bukan bagi, duit yang memang bagi untuk imarah masjid tak boleh guna untuk bagi miskin. Itu juga. Di istilah salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Walaupun kuasa tu kita pegang. Saya pengurusi, saya tahu nak buat apa. Tak boleh. Dia pengurusi sebagai pemegang amanah untuk dia takbir apa yang sepatutnya dia kena takbir. Dia tak boleh ubah status pentadbiran yang orang bukan bagi untuk itu. Belanja harta tu dibelanjakan. Sikit. Jadi cadangan orang tu bagus, tapi jelas dia tak faham sebenarnya duit tu untuk apa. Dia nak ada something there lah. Ya. Yang tu yang kena faham skop masing-masing tu. Dia ada istilah ruang lingkup masing-masing dan tugasan, dan tak boleh keluar tugasan khasnya dalam bab kewangan ni. Mana yang memang dalam bab kewangan tertentu dia tak boleh pindah pada tempat kewangan lain. Nisbah pengurusan salah. Sekolah pun saya rasa salah, betul je kan. Kalau duit ni kuit kuam budak-budak, tu kita bagi kat buku teks boleh tak? Salah besar dapat mampu kau. Betul, bahasa mampu betul saya cakap kan. Siap kau. Kau bagian apa? Bagian pengurusan pentadbiran. Macam mana kau punya pentadbiran ni? Tengok akaun kau, buat main sini. Mana duit kuam tak bagi pelajar? Kenapa duit kuam ni boleh masuk dalam buku teks? Buku teks pula bagi pelajar. Mana boleh buku teks bagi pelajar? Buku teks. Pinjaman semua kena pulang balik. Walaupun buku tu dah dilupuskan, tak ikut sukatan, ada buku baru sekarang, dia nak tengok mana baki tu kan. Macam tu kan. Saya duduk sekolah, saya tahu juga lah. Saya tak pernah lah pegang SPBT tu, tapi memang pengurusan macam tu. Kena bagi lapor buku koyak berapa hilang berapa. Kalau sekolah sana tak cukup, pergi hantar. Yang sekolah kita tak cukup, pergi minta mai sini. Mana boleh tukar skop tu? Salah lah.
Kalau pengurusan kerajaan pun kita boleh faham yang tu salah, guna kuasa, salah pentadbiran. Yang ni kita faham sentot. Orang bawa sentot lah. Mengam. Tak faham. Suggestion bagus. Kenapa masjid yang banyak duit juta-juta ni tak bantu bagi miskin? Satu sudut memang cantik. Tapi dia tak faham skop masjid yang orang bagi itu untuk imarah masjid walaupun duit juta-juta. Misalnya orang bagi duit dekat makam Nabi SAW untuk ibarah makam Nabi SAW dengan minyak wangi, raudah apa misalnya. Duit ada bilion-bilion. Nak buat apa? Bukan boleh bagi miskin. Pasal orang bagi duit tu untuk imarah makam Rasulullah. Orang bagi tu untuk raudah, untuk wangi dengan dia. Misalnya tukar kapet apa dan sebagainya. Upah orang untuk urus supaya boleh masuk raudah ni, bagi peluang macam ni. Jadi katalah upah pengurusan apa tu. Orang bagi itu untuk imarah tempat tu. Tak haram kita pindahkan pergi tempat lain. Yang tu kena faham skop tu. Yang tu yang ada saya sebut kalau bab zakat. Bab zakat. Yang ni bab zakat mana boleh pindah pada orang tak terima zakat. Duit zakat mana boleh bagi anak yatim, bagi ibu tunggal. Kalau atas nama dengan sebab tu dia fakir miskin, itu lain hal. Tapi duit zakat bagi kat sekolah. Duit zakat akan bagi sekolah. Duit zakat ni mesti asnah 8 tu. Duit zakat bagi bumbung, bantuan bumbung, bagi bantuan alat jentera, mesin apa, potong rumput, bagi mesin jahit untuk orang menjahit. Mana boleh? Dia hak bagi miskin, bagi kat dia, dia nak beli apa dia punya pasal. Kalau kita beli mesin jahit bagi, salah guna kuasa. Pasal kita yang bagi mesin jahit kat dia. Hak kita bukan beli mesin jahit. Hak kita mengurus harta zakat tu. Apa yang sepatutnya dia beri pada asnaf, beri ain harta asnaf tu pada asnaf. Bagi suggestion dengan dia lah, beli mesin jahit. Kita tak boleh beli untuk dia. Kita beli itu salah guna kuasa istilahnya. Kita telah selewengkan wang fakir miskin, kita beli mesin jahit bagi pada fakir miskin. Walaupun bagi fakir miskin, tapi selewengkan duit tu kita beli mesin jahit. Salah. Kalau nak bagi kat dia duit, tu suruh dia beli mesin jahit. Tu boleh. Itu kot sekali lalu orang sebut itu. Dia bandingkan macam duit kurang pelajar kita pegang 100 tu, kita tak bagi budak-budak. Untuk apa? Tolak yuran dia, tolak duit kasut pensil apa. Tolak. Mana boleh? Bagi budak dulu. Dia mesti budak sign mak bapak, penjaga dia dapat masuk akaun dia. Betul baru boleh dia bayar kita. Mana boleh kita tahan duit tu tak bagi, tolak. Mana boleh? Salah dalam pentadbiran tu. Betul kan? Saya sebut salah kan? Memang salah kan? Kod tak salah tu, kod pentadbiran baru saya tak tahu. Tapi saya rasa salah tu pentadbiran tu. Sama dalam kita belajar bab kewangan dalam agama sama. Cuma proses dia mesti transaksi itu berlaku antara siapa yang sepatutnya berhak milik itu dapat kat dia dulu. Kita bagi kat dia, dia sign terima, lepas tu kita tak bagi dalam bentuk wang, tapi kita akan tolak dalam bentuk voucher apa seumpamanya. Dia beli barang, kita tolak. Tapi mesti dia sign terima dulu. Dia tak boleh sebelum dia terima kita dah potong siap-siap. Yang tu salah. Yang tu salah guna kuasa pun nama istilah. Ya, harta tu harta dia. Bila tak harta dia, tasarruf dia. Salah dia, itu salah dia, bukan salah kita. Tapi kalau buat kita konon tak nak bagi dia buat benda macam tu, kita pula salah. Pasal kita tak serah pada orang yang sepatutnya diserah. Yang masalah itu pula. Konon nak jadi hero, jadi Zoro. Punya Zoro pun curi duit orang. Macam tu. Cerita Zoro sikit. Apa cerita Zoro ni? Cerita tu lah. Nak pergi faham skop tu. Skop. Bukan bodoh apa? Bukan bodoh, bukan dia bodoh dalam mengurus duit. Maksudnya hak dia untuk mengurus duit dia tu sepenuhnya atas dia lah. Maksudnya orang miskin dia tak bodoh, maksudnya kita tak boleh pula mengurus duit dia.
Dia kalau orang bodoh tak kerti belanja harta ni, yang istilah dalam fiqh safih tu, duit dia punya tapi tak boleh bagi dia urus, ada orang lain yang akan urus, tapi tetap duit tu masih masuk kat dia. Yang ni pun kalau ikut dia ada elemen dalam kita punya pentadbir Islam, sebut dalam kitab-kitab fiqh kita, dah bagi bila dia memang sapih gila atau seumpamanya kan, OKU kadang-kadang memang waris-waris dia, duit orang bagi kat dia banyak, bantuan-bantuan kebajikan pun dapat banyak kat dia tak boleh urus sendiri, dia mesti ada wali dia, waliul mal dia yang mengurus dia, mesti lah, atau mesti. Tapi atas bodoh dia dapat duit, dia beli handset iPhone iPhone 12 dia beli. Oh, harga apa? 8,000. Set aksesori semua ni, tangan lah apa, jam boleh akses handphone, contoh kan. Bodoh dia tu, rumah bocor, lantai raput, suruh bodoh miss, tapi beli handphone, nak top up RM10 pun berkira, tapi handphone nak 8,000. Boleh faham saya sebut apa kan? Awal apa bengapnya tu sah dia beli handphone tu, tapi patutnya ada orang kawal dia yang cerdik. Dan kawalan tu istilah dia waliul mal. Siapa dia lah, tengok lah. Kalau tak ada, dapur pejabat agama, bagi pejabat agama pegang duit dia, apa nak dia pergi dari pejabat agama minta, padahal duit dia, supaya pengurusan tu diurus oleh Majlis Agama Islam, pejabat agama. Bahasa kita dan kita disebut qadi daerah. Dalam kitab kalau kita mengaji dalam bab fiqh ni detail sama macam tu. Saya boleh sebut ni bukan saya punya idea Saya mengaji lalu kitab, saya tengok tu nak kata geleng kepala, bukan geleng kepala, tak kerti, tapi saya kata Masya Allah. Maksudnya pentadbiran mendetailkan pengurusan kewangan negara yang disebut dalam kitab fiqh ni, ya Allah, dia dah ajar sebiji satu-satu kat kita ni. Cuma kita tak pernah explore, tak pernah belajar, tak pernah jumpa. Kita rasa macam tak ada. Mana boleh tak ada, ulama kita dah hurai satu-satu. Itu kot sekali lalu. Jadi asal bicara kita bab susuan dengan dia lah. Itu asal dia cerita kan. Larat pergi bab nafkah habis semua, bagi miskin habis semua. Kodi tak kodi apa, ibu tunggal apa semua masuk tu. Pasal nak cerita masalah dia sabit mahram, tak sabit bab nafkah. Jadi kalau dia bagilah. Dan anak pula, anak susuan pula tak cerdik pula, bagus pula, kadang lagi sayang pada anak sendiri pun tengok berbulu, tengok perangai huduh, kesal-kesal sikit. Memang ada macam tu kan. Kita kadang walaupun darah daging kita sendiri bahasa gitu, tapi kecil hati tengok anak orang kita bela bagus-bagus semua, baik-baik semua, seronok kita tengok anak-anak dia, akhlak dia pun baik, budi bicara dia baik, pencapaian akademik baik, syariat baik, patuh taat aja, berakhlak mulia anak kita. Ya Allah, macam tu. Macam mana pun yang berkaitan dengan nasab tetap nasab, doa tetap doa. Tapi kalau kita sayang sekalipun, anak orang tetap anak orang, anak susuan tetap anak susuan. Kalau anak angkat tetap anak angkat, dia takkan jadi anak sendiri. Walaupun anak angkat tu baik, anak sendiri jahat. Anak jahat, anak baik, anak sendiri jahat, memang anak sendiri itulah. Anak sendiri apakah je beri. Inilah cabaran hidup jadi. Tapi nak kata cuma nak sebut nisbah dia bagi tak bagi, siapa yang akan gugurkan tak gugurkan, nama hak fakir miskin itu, siapa yang nama nafkah wajib, siapa yang nama bagi hak nafkah sunat, yang tu yang nak kena faham takluk hukum bagitan dalam bab hukum syarak ni. Nenek Datuk tu membantu je. Asal nafkah kalau kata mak dia tak ke mana berlaku perceraian ke misalnya kan, anak tu bagi kat tok nenek bela, tok nenek pun tak ada pendapatan, nama potek nenek dah, gigi pun dah tak ada, kederat pun dah habis. Tapi dia bela kat lah cucu dia. Macam mana pun kalau makan minum dia cukup, macam mana tok nenek dia tu tak wajib, tak boleh terima zakat, anak cucu dia yang dia bela pun tak boleh terima zakat.
Jadi kalau atas nama terpaksa, walaupun terpaksa, takkan nak biar keturunan dia mati. Takkan nak bagi terbiar keturunan dia jadi sia-sia gitu. Jadi nak tak nak terpaksa bela. Kalau dengan tempat terpaksa bela, jadi fakir miskin kat dia tak cukup nak menyara, anak cucu dia tu tak boleh dapat. Tapi dia tu lah, datuk tu lah akan dapat saluran untuk zakat atas nama fakir miskin. Untuk dia pula nanti salurkan kepada untuk dia, isteri dia, tok nenek tu, begitu juga anak-anak cucu dia yang duduk boleh. Itulah sekali lalu. Maknanya kalau macam saya terlibat juga dalam kebajikan. Kita macam kita nak trace orang yang miskin, fakir, bukan memang susah lah. Sekarang ni bukan dia buat pengakuan. Maksudnya kalau kita ambil hukum anak dia memang anak yatim kan. Hidup dengan laki nenek pun kerja pun macam tak sekat lah. Maksudnya kita nak sandarkan macam mana, atas datuk ke atas budak tu satu. Lepas tu dari segi nilai kita nak ambil ada satu ni ke, standard ni ke, apa-apa rakyat dikata miskin, nilai katakan Panjang tu nak sebut bab tu. Tapi kalau ikut, dia bukan tengok status pada budak tu, dia tengok datuk dulu pasal yang tu menyara. Kalau datuk ni pun memang tak ada patan, orang kata apa, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, lebih kurang itu. Terpaksa jugalah jaga cucu dia. Macam mana miskinnya datuk dia, anak cucu dia tu yang dia bela tu, terpaksa berjaga tu, miskin jugalah. Cuma dia ada dobek gini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nak sebut tadi, dobek tu anak apa nak sebut, apa dah, datuk bela anak cucu. Dobek dia kalau anak cucu tu dah balik, boleh anak cucu yang dibela oleh datuk ni untuk dia tu sendiri hukum fakir miskin kat dia suku, datuk tu fakir miskin suku. Tapi kalau anak tu belum balik, dia takkan boleh bagi pada anak tu directly, pasal dia bila balik mesti yang urus dia wali dia, waliul mal dia, penjaga dia. Bila dia balik, dia hukum datuk suku fakir miskin, anak, kalau anak, kalau bapak lah dengan anak. Kalau balik saja anak, bapak satu status fakir miskin, anak satu status fakir miskin. Pasal anak dah balik, sepatutnya dia ada pendapatan dia. Jadi anak tak ada pendapatan, bapak pun tak ada pendapatan. Kalau disebah bantuan BRIM, bapak boleh dapat bantuan BRIM, anak pun boleh dapat bantuan BRIM. Pasal anak ni sepatutnya dah keluar daripada isi rumah, dah ada rumah lain tapi tak mampu duduk satu rumah. Di dalam satu, walaupun satu isi rumah, tapi boleh dapat bantuan. Yang ni dapat satu BRIM, bapak satu BRIM, anak satu BRIM. Saja saya pergi ke BRIM tu. Boleh faham ke saya cakap apa? Memang tu kan. Ada anak-anak macam ni kan, dapat satu isi rumah, tak isi rumah dia ada tarikh macam tu kan. Dengar saya sebut. Yang tu saya tak tahu dia orang ambil mana. Tapi dengan apa dia buat tu, saya kata kena, betul. Memang kaedah kita tu. Maksudnya kalau bapak ni susah, anak pun susah, anak dah balik, dia bukan bagi bapak aja, padahal anak ni dah besar dah. Maksudnya bapak satu abuan, anak satu abuan, walaupun dalam satu rumah. Pasal anak ni sepatutnya dia dah terasing dah, dia duduk rumah asin dah, tapi dah rumah apa, duduk rumah sekali. Anak satu kepala, bapak satu kepala. Tapi kalau anak tak balik, hukum kepala bapak aja. Kepala bapak. Bahasa tu saya kata okey. Hukum bapak dia saja. Juga sekali lalu. Cuma yang saya muskil sikit, huraian BRIM tu yang dia kata isi rumah tu, dia ada sebut macam ni. Kalau suami ada satu isteri, okey. Lani pula dia macam mana? Antasara hidup tu. Suami tak dapat, isteri yang dapat. Tak tahu. Orang sebab tak ada BRIM apa kot. Itu kan? Suri rumah yang dapat kan, bukan suami dapat kan, masuk dalam akaun isteri kan. Orang tak tahu lah. Betul tak? Diorang ni semua gaji puluh-puluh ribu, mana tahu beri-beri ni. Awak tak ada duit. Kira SP. Sekarang? Yang sekarang ni Antasara hidup tu?
Rasa tak masuk akaun suami. Akaun saya tak masuk duit pun. Masuk akaun isteri saya je. Ya. Dulu kalau yang beri tu masuk akaun saya, isteri punya akaun tak masuk. Dia tak tahu dasar dia macam mana. Ya, macam tu kan. Geng-geng perempuan saya pasal isteri saya, dia ada grup-grup dia. Tu kata dia, bila dapat dulu pakai seronok lah, boleh dapat duit lah. Selalu suami tak bisa bagi. Dia tengok dapat peraturan masuk dalam akaun isteri, tak dapat akaun suami. Macam mana? Punya seronok lah. Selalu tak pernah suami bagi tahu duit. Bagi duit rupanya. Okey, pergilah sana sikit. Tu sorry sikit lah sebut tu. Panjang je saya sebut tu. Saya pasal dia ada benda yang tengok macam tak betul sikit je lah. Apa saya nak sebut tadi? Yang tu memanglah bukan zakat, tapi saya nak sebut cara pengurusan dia tu betul. Itu kawaid kita, kawaid agama kita tu sebenarnya, kawaid Islam. Cuma saya tak tahu dia ambil mana. Tapi dia cuma penjelasan tu betul. Betul lah, pasal saya kaji dalam kitab macam tu. Majlis Agama Islam pula saya bil. Sorry sikit saya rasa. Majlis Agama Islam punya pengurusan saya bil. Kita tengok yang beri punya pengurusan bagus lagi daripada Majlis Agama Islam. Lagi ada kaul pula, ada pendapat. Kata boleh, pendapat. Apa pendapat? Pening itu. Kalau ikut pendapat pun kaedah kita macam mana hadis, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Pendapat pun ada pendapat sahih, ada hasan, ada pendapat dhaif. Ada pendapat mardud, ada tak? Pendapat maudhu' pun ada. Yang saja dia reka ada pendapat. Padahal siapa? Jenuh cari, tak ada. Rupanya dia reka pendapat. Kalau hadis pun boleh dimaudhu'kan, pendapat pun zaman ni jangan tak tahu. Ada pendapat-pendapat yang direka pendapat-pendapat tu. Tak pernah ada pendapat ulama' pun macam tu. Ya ke? Macam mana hadis dia orang boleh reka, ada nama hadis maudhu'. Pendapat pun zaman ni, zaman duk masuk pendapat. Ada pendapat-pendapat. Pendapat tu direka-reka. Dia adalah pendapat yang maudhu', yang direka-reka pendapat tu. Tak ada ulama' mutabar kita yang sebut pendapat tu. Jaga sikit. Yang tu kena hati-hati sikit. Zaman sekarang hadis orang cermat sangat. Jaga hadis sahih, hasan, sahih. Ini hadis dhaif, maudhu'. Pendapat maudhu' tak bising pun. Padahal zaman ni banyak pendapat-pendapat maudhu' yang dipakai. Tentu kot, kayak lalu. Kaum muda tu memang lah. Dia kaum muda yang mudah. Tapi hadis, bukan main berkira. Pendapat tak ada pula berkira. Mana pendapat yang sahih, tak sahih. Dia kata macam tu. Dia masalah gugur tak gugur di atas suami bagi tak bagilah, itulah. Kalau suami bagi tak gugur nafkah, pasal tak hukum derhaka. Dia gugur tak gugur nafkah isteri yang berkejaya ni, kalau tak berkejaya sekalipun, dia di atas hukum dia derhaka, tak derhaka. Derhaka ada kita belajar bab-bab ke depan pun, bab-bab nafkah ni ada bab tu, bab nusyus kita belajar dulu kan. Mana yang nusyus, isteri yang nusyus gugur nafkah hari tersebut dan gugur pakaian 6 bulan. Maksudnya pakaian bukan bagi setiap bulan kan? Setahun 2 pasang je, 2 pasang lengkap. Apa nak sebut. Jadi kalau dia gugur, dia nusyus hari ni, makanan hari ni tak ada, tak wajib disara, pakaian 6 bulan gugur. Tunggu ni bulan 6 akan datang, lepas 6 bulan. Macam mana? Dia mahkamah tu satu hal. Sebab mahkamah ni kadang lembab. Tak bila dia nak keluar arahan tu. Isi hukum bekah, yang kata setiap orang kena jadi iman dan takwa tu.
Kalau isteri ni kalau dia tahu dia derhaka, suami bagi duit pun, kata dia untuk nafkah dia makan minum itu, maaf lah bang, saya tak boleh ambil duit ni. Siapa? Saya tak wajib abang bagi nafkah hari ni. Oh, haram saya makan duit ni pasal saya nusyus dengan abang. Suami nak bagi pula yang pasal. Tapi kalau isteri kata saya tak mau terhutang budi dengan abang, abang bukan wajib nafkah. Hari yang saya tak nusyus, saya memang ambil. Bahkan abang tak bagi, saya minta dengan mahkamah. Contohlah kan saya nak sebut, kata orang yang faham syariat ni, kalau ada iman ni, apa yang hak dia akan bagi, apa hak dia, apa yang berhak, walaupun orang bagi dia tak akan ambil, pasal takut dia menzalimi harta orang lain. Yang ni yang bab-bab, kalau kita faham ngaji fiqh ni, antara benda besar iman dulu, akidah dulu. Akidah betul, insya-Allah fiqh dia akan lurus itu. Walaupun mahkamah tak keluar arahan, setiap orang dia akan berjaga dengan hukum hakam yang dia dah tahu ni peliharaan syarak. Macam kita baca kitab ni, kadang mahkamah tak peduli pun macam kita bercara dalam kitab ni, bab mana ihdat tak ihdat, habis edah tak habis edah, mahkamah kan peduli apa? Pejabat agama tak peduli langsung. Siapa yang habis edah tak habis edah, pakai perhiasan tak perhiasan, keluar rumah tanpa izin tak keluar izin, ada izin, ini memang bukan ada bicara, itu tak ambil peduli langsung. Kaedah kita yang kena tahu hukum hakam tu, kita lah kena peduli pasal hukum hakam tu, hukum hakam kita, agama kita, syariat kita, ikut Nabi kita, ikut Tuhan kita. Sikit gambar segitulah. Yang dibahas tadi macam ni semua kan. Isteri PJJ, isteri ada budaya dia, suami dia tempat lain. Maka dalam tempoh tu, dengan keredaan kendaraan suami dia tu, dia mencari nafkah dia sendiri, suami tu macam ni. Maksudnya dia tak bukan kita macam tak layak lah untuk ditanggung dengan sebab dia dah keluar rumah macam tu. Begitu? Yelah, sekarang ni maksudnya macam itu ke, Dia memang tak paksa dia tanggungjawab nafkah tu. dia walaupun suami duduk Afrika, isteri duduk Australia, walaupun isteri selagi dalam kondisi taat, kalau kata derhaka sekalipun, suami nak bagi nafkah asal kat suami, walaupun tak pernah berjumpa. Itu isteri PJJ je bukan, PJJ ke apa kan, apa nak sebut, walaupun katalah duduk asing-asing, temu pun 6 bulan sekali, tambah duduk PKP ni, duduk jauh-jauh pula tu, selagi isteri dalam keadaan taat, tak berlaku derhaka, nafkah atas suami asalnya tu. Okay, lalu rasa saya jawab soalan tu ya. Suami apa? Kalau ada permit yang telah diberikan sepanjang hayat, sewa tu permit kan, dia kata, contohlah dia kata, Amerika dah memang pergi kerja, yang ni tak payah minta lah kat aku, lain pada urusan ni kau kena minta. Kakak pergi kerja pula ahli yang ni, aku dengar bercemuh Zat, abang nak pergi kerja bang, tak payah minta lah, cemuh yang aku nak dengar katanya. Yang ni memang mereka kena pergi kerja, tak payah minta lah, mereka ada kerjaya katanya. Yang ni tak payah minta, nak minta yang lain daripada proses ni, yang ni kena khabar kat aku. Yang ni tak payah minta, I'm already allow it for you. I give this full permission for your career, you know. Okay, you can go in. Suami bagi permission. Yang mana lain pada hak tu, dia kena minta izin. Saya orang rumah saya pun macam tu lah, saya memang macam tu kan, nak cerita undang-undang tu. Dia kata yang ni takkan nak pergi rumah ni, mak menakan sini, area sini, tak payah minta izin lah, pergilah. Tapi nak keluar sini-sini, kot lah. Ada apa-apa ke, nak pergi ziarah, ada orang sakit masuk hospital tu, geng-geng dia ajak nak pergi ziarah macam ni, tu kita lah. Kalau yang lain ni memang dekat-dekat ni, tak payah apa lah. Ni abang nak pergi menyangkut belakang rumah tu, semak nak keluar rumah ni, saya taklah terlalu rigid macam tu kan, perlu minta izin semua. Rasa faham kot saya sebut apa tu. Jadi kalau ada permission yang boleh bagi dengan with package, by package, bagi by package tu, dia kata tak payah izin dah, tak payah, yang ni dia dah bagi izin. Yang mana yang bukan termasuk dalam package tu, tu perlu dia minta. Okey lah gitu.
Hmm. Isteri yang tak dipercaya, isteri yang tadi dia tak layak untuk boleh menangkap. Tapi bagaimana kalau suami dia sendiri pun lain, dia pun tak boleh kita. Jadi adakah jadi salah tak nampak lagi? Dia pun lain juga. Isteri berkejaya tadi, suami pun tak peduli macam tu kan. Nafkah apa. Ikut hang lah, TST kan. Apa. Dari sisi kaedah memang asalnya sepatutnya nafkah tu atas suami. Kemudian suami pun buat hak suami, isteri buat hak suami. Walaupun suami isteri macam tak suami isteri pun pergi ke bahasa gitu dah kan. Jadi salah suami itu salah suami. Isteri pun bila suami dah tak peduli, dia buat macam tak ada suami je. Masalah kat tu pun. Tetap isteri dia isteri, ada yang perlu dia kena minta izin di atas status dia isteri, tetap dia masih isteri walaupun suami dia banyak benda tak ketahuan kan, nafkah ke sembahyang dia, walaupun dari sudut tak ketahuan sudut tu, tetap isteri dia mesti melalui proses dan prosedur dia sebagai isteri. Nak pergi keluar rumah pun minta izin, walaupun suami sembahyang tak salah mana katalah gitu, tetap nak keluar bang, nak keluar rumah bang, saya nak balik rumah mak Sat, balik pun dengan anak kita ni, tak apa abang saya di rumah tu buat main naik kereta, dia nak ambil saya buat balik nak tengok mak, lama tak tengok mak, dah PKP berapa kali PKP ni, PKPB lama dah tak tengok mak ni, kata dia pergilah, tetap walaupun suami ni sembahyang apa ke mana, mokok kuat Jumaat pun tak pergi, bagi risik Jumaat, bagi suruh pun Jumaat pun dia tak datang, contohlah kan. Tetap isteri adalah isteri, suami tetap tanggungjawab dari suami, di atas dia cuai itu dia punya pasal, tanggung hukum dia dengan Allah Ta'ala. Isteri walaupun suami cuai macam tu, dia kena faham dia masih isteri, dia mesti jaga status isteri dia untuk jadi isteri yang solehah. Itu kot sekali lalu. Nak singgah beli ni, pergi ngajar kata dia, ni nak singgah Tesco nak beli barang macam tu, nak singgah ni nak beli barang, nak singgah ni, yang tu kena apa, yang mana yang buy package tu kan, yang tu tak payah. Kalau yang tu pun buy package misalnya, kalau bukanlah, kalau ya lah. Kalau misalnya bila mesti dapat gaji, buy package lah tu, dapat gaji je memanglah. Suami kata, kalau awak dapat gaji nak pergi barang apa segala tak payah khabar lah tu, kata pergilah. Jadi keizinan keluar tu dah masuk dalam package tu kalau dia bagi, itu tak payah minta. Puasa sunat. Kalau macam kita yang dia cakap tak ada lah yang nak cakap. Ya. Mungkin boleh. Itulah dari sisi kaedah, mana yang puasa sunat, suami dia dah bagi keizinan macam tu, dia tak minta izin, boleh puasa walaupun suami tak minta izin dengan suami. Kalau awal-awal nak cakap ataupun nak puasa sunat, puasalah, saya tak gaduh. Melainkan macam ni, dia katalah dia makan, dia tengok suami isteri tak makan, awak jamu saya makan, awak tak makan. Alah, abang saya puasa bang ini. Puasa tak khabar pun. Kena buka puasa kan. Kalau puasa qada tak payah. Puasa sunat kan, tanya puasa sunat kan. Puasa qada memang tak perlu minta izin dia, pasal tu wajib. Tapi kalau puasa sunat, kalau dia sampai terasa hati tu ngangah je, makan tu lagi besar pahala daripada puasa itu. Jangan terkilan. Kata dia, awak puasa, dengan kerja banyak macam ni awak puasa, buka makan, mari sini saya nak suap. Contohlah saja mengada-ngadakan bahasa tu je. Saya nak suap, suap, ngangah mulut makan, bismillah. Dapat redha dia tu, dia seronok tu, pahala dia lagi besar daripada puasa tu. Yang tu yang syarat isteri kena
nak buat ibadat puasa kena minta izin suami tu, situ lah. Itu kan. Betul saya jawab soalan tu. Semayang malam ke? Sepatutnya suami yang bangun semayang malam, ni bini yang semayang malam. Muskil lah. Macam mana? Ya. Dari segi kaedah, kalau suami tu dengan dia bangun tu, dia macam mana nak sebut, dia tak menghampakan kehendak suami yang suami nakkan isteri dia tu. Yang itulah bahasa dia kan. Bahasa sebut kasar kampung, suami nak peluk dia, katalah gitu kan. Dia nak bangun ni pasal dia keluar daripada pelukan suami, bangun sembahyang tahajud. Macam mana? Tak payah bagi suami kau peluk kau. Oh sorry bahasa macam tu senang cakap, tak erti saya nak bahasa berlapik-lapik tu. Kalau suami tu sepatutnya isteri tu jaga, panggil, bang, dah pukul 5 dah ni, nak subuh dah, abang bangunlah dulu. Abang bangunlah dulu, contoh ayat je. Abang bangunlah ni. Kalau dia pun bangun, okey, best. Lagi kita boleh lah. Lepas dia, kita pula kan. Bangun. Kalau kita pergi bangun dulu, lagi kita dia apa-apa, mana? Kalau tak ada masalah kat dia, tak apalah. Ataupun, kita saya bagi contoh, dia peluk kita. Contoh. Ni tak ada dia peluknya. Dia pergi arah barat, kita arah timur. Kita bangun pun tak ada masalah kat dia, dia bangun pun tak ada masalah kat kita. Semua dah TST, tua sama tua. Sorry saya guna bahasa gitu ya. Tak ada heran pun, tak ada heran, dia tak ada masalah lah, bangun je lah. Bahkan saya ngaji terus sebut apa, sepatutnya macam ni, sepatutnya suami yang bangun, isteri ni dia khidmat, masak sedia apa, contoh kan anak nak sekolah ke apa, suami dengan tahajud, baca Quran, ngapal, ulang zikir, isteri khidmat di dapur. Macam tu patutnya. Dan dengan sebab taat suami ni dengan isteri khidmat ni, isteri tumpang suami dia yang taat tu. Tapi kalau suami ni ke tidur, ke peluk bini je, kalau suami tak ada, isteri bangun sembahyang tahajud apa, bila suami ada, dia peluklah bini dia tak boleh lah nak sembahyang tahajud apa, contoh tak boleh lah. Kalau khidmat apa ni tak ada masalah. Tapi kalau bangun sembahyang, dia pada dia ralat, dia nak peluk orang, contoh, saya ngaji terus sebut, yang ni dia kata tok laki bodoh. Maksudnya apa? Tok laki taat, isteri boleh tumpang suami. Tapi kalau isteri taat, tok laki tak boleh tumpang isteri. Tok laki tak tumpang isteri. Isteri taat, suami tak tumpang. Suami taat, isteri tumpang suami. Ya, betul. Macam Firaun, isteri dia Asiah Firaun kan. Isteri lepas, suami tak lepas. Tapi mana-mana suami yang baik, isteri kalau ada masalah, suami memang asuh apa-apa, suami isteri pun bukan taat ke mana pun, tak banyak buat ibadat sunat, suami sangat taat, isteri tumpang suami. Dia tumpang suami. Baik, baca tak baca ke? Baru kita cerita buat susuan nafkah apa, dia pergi lanjut panjang gitu kan. Kadang-kadang sembang macam tu lagi banyak benda orang faham. Wa yahrumu 'alaiha murdi'ah. Baik. Jadi asal ujungnya pun nak cerita buat susuan ni, kata dia haram, kata orang perempuan yang menyusu anak susuan dia, at-tazwiju ilal murdi'i wa walad. Haram dia kahwin dengan anak susuan dan anak-anak dia yang di bawah. Memanglah hukum anak dia usah sabit keturunan. Termasuk tu juga anak tu, anak perempuan yang disusu tu dengan bapak susu. Kalau yang tadi bapak mak tu mak susu, anak tu anak yang disusukan anak lelaki, haramlah mak susu tu kahwin dengan anak susuan dia yang lelaki tu, mana boleh. Itu yang dia kata haram kahwin dengan anak dia dan ke bawah.
Jadi kalau nisbah mak susu, anak cucu dia daripada anak susuan dia tu haram dia kahwin. Macam mana seorang bapa dengan anak cucu cicit dia ke bawah tu semua dia haram kahwin. Okey. Itu nisbah mak dengan anak cucu cicit dia. Betul tak bapa dengan anak cucu cicit dia yang sabit keturunan dia, yang betul sah keturunan tu. Itu juga bab susuan, sama prinsip. Wa insa pula sekalipun terkebawah, wa man tasaba ilaihi, dan siapa-siapa yang ternisbah kepada dia. Jadi nisbah anak haram kahwin dengan yang atas. Mana bapa susu, mak susu, haram kahwin dengan anak dan siapa-siapa yang terkebawah. Itulah bahasa dia. Baik. Duna man kana fi darajati. Tidaklah orang yang fi darajati, pada darajatnya anak murdi'. Pada lapisannya anak susuan. Misal ibu susu, dia bagi menyusu seorang budak. Budak tu anak orang tu dia monsu sekali. Jadi yang jadi anak susu yang menyusu dengan dia je. Anak susuan tu, yang tu anak ke-16. Ada abang dia dah umur ke 40 lah. Contoh, umur 40 tahun, mak susu ni boleh kahwin dengan abang dia. Abang anak susu dia tu. Maksudnya apa? Yang jadi mahram dia anak susu tu je. Abang anak susu tu tak ada masalah. Begitu juga bapa anak susu tak ada masalah. Mak susu susukan anak tu anak susu dia. Lepas tu mak budak tu mati. Lepas tu bapa budak tu kahwin dengan mak susu tu. Boleh? Pasal yang jadi mahram anak susu tu dengan mak. Saya dah sebut prinsip kenal anak susu ni. Anak yang menyusu dengan mak tu, anak tu yang masuk dalam keluarga tu, bukan mak susu tu masuk dalam keluarga anak. Bagi faham sepe tu. Sepe nak faham tu. Faham. Walaupun bab susuan ni tak popular zaman kita lah ni, dalam masyarakat kita lah ni khasnya tak popular, tapi hukum kena tahu. Sebut dalam fiqh juga, misal pasal susuan tu sabit 5 kali kan. Kalau seorang lelaki dia ada 5 isteri, astagfirullah, ada 4 isteri, saya nak cerita 5 susu, ada pergi 5 isteri pula. Ada 4 isteri, ada seorang budak ni, satu orang isteri dia bagi sekali susuan dan 4 kali susu. Semua isteri dia 4 tu semua ada susu, dia bagi susu. Betul, salah seorang daripada isteri dia tu bagi 2 kali, jadi dah 5 kali susuan. Anak tu dengan bapak dah jadi mahram pasal dah 5 kali susu. Boleh faham saya cakap? Kalau saya lah ada isteri saya 4 orang tu bagi susu ke budak ni dengan isteri-isteri saya belum jadi mak susu lagi. Pasal apa? Yang ni bawa sekali, yang ni bawa sekali, yang ni bawa sekali, yang ni bawa 2 kali. Kat saya dah 5 dah. Saya bapak susunya. Tu semua isteri saya tu. Semua isteri saya tu ada susu tu, saya sabab dia. Saya hukum bapak susu. Saya dah hukum mahram. Kalau budak tu budak perempuan, dah jadi mahram dengan saya. Dengan saya dah mahram. Tapi belum jadi mahram dengan isteri-isteri saya. Nak bagi jadi mahram, semua kena bagi 5 kan? Itu untuk isteri. Dengan saya, walaupun 1-1-1-2, boleh faham saya sebut kan? 1-1-2 tu 1-1-2 1-1-2 1-1-1-2 tu 3, 2, 5 kali saya dah jadi bapak tu. Baik, jadi asal hukum ni mak susu dengan budak tu, bukan mak susu tu masuk dalam keluarga budak tu yang masuk dalam keluarga mak susu. Jadi siapa yang budak dalam darjah dia ataupun ala tu yang sebut abang dia apa? Abang daripada budak yang menyusu tu. Tidak yang berada pada lapisannya, iaitu yang menyusui seperti mana saudara lelakinya yang tidak menyusu bersamanya, atau yang lebih tinggi darinya, iaitu yang menyusu. Seperti bapa-bapa saudara dia. Jadi tak jadi mahram bagi mak susu ni lah.
Pasal bukan mak susu tu yang masuk dalam keluarga anak yang menyusu, tapi anak menyusu itulah yang hukum masuk dalam keluarga ibu yang menyusu. Sepe tu jangan bagi silap. Telah terdahulu pada pasal perempuan-perempuan yang haram. Jadi nisbah kita belajar perempuan-perempuan muharramat kan. Siapa mahram nisbah orang lelaki, siapa dia? Ada 7 bab nasab, ada musaharah, ada 4, ada haram sementara. Waktu haram dengan sebab susuan, yahrumu minar ridha ma yahrumu minan nasab. Kita belajar dulu. Jadi kata dia telah terdahulu pada pasal-pasal perempuan yang haram, yang dinikahi oleh yang haram dengan sebab titihan, sebab keturunan dan susuan dengan terperinci dulu, lepas pergi tengok balik untuk pastikan siapa dia yang nama mahram. Okey. Faslun fi ahkami nafaqatil aqarib. Yang ni baru pasal nak cerita nafkah-nafkah yang sekali lalu kita ada sentuh kat tadi. InsyaAllah baca sekali lalu ni lagi akan faham bab nafkah. Dan antara yang kita bincang ni isu nafkah dengan sebab nafkah, mana yang sabit bagi miskin, tak sabit miskin, siapa yang wajib tak wajib tu, kaedah tu jumpa akan datang nanti insyaAllah. Kita situlah dulu. Ni kita jadual lain sikit. Saya ada keletihan sikit pasal ada jauh. Habis awal tauhid pun awal tadi, ada tak larat, perut pun tak stabil sama. Maaf, kita ubah masa tu sikit. Selalu dalam pukul 1 baru berhenti. Ni pukul 12 berhenti lah. Ya. Jadi boleh tak sebab bila nak pilih perempuan dia kan aurat bukan jaga. Jadi dia ambil kaedah susukan tu. Supaya dapat. Ya. Bila nak kena pastikan kalau umur dah lebih tak boleh lah nak jadi anak susuan. Jadi yang nak jadi tu masalah tiri, bapak tiri dengan mamak tiri tak ada masalah. Masalah dia anak-anak tiri tu lah, yang tu kan soalannya. Jadi digunakan anak dia ni, anak dia yang saya ada SPM tu menyusu. dengan adik tiri ni. Kalau memang umur tu boleh untuk disusukan dengan sebab di bawah daripada 2 tahun, boleh. Misalnya perempuan ni ada anak, lelaki ni ada anak, jadi kahwin, anak-anak dia orang tak ada hukum mahram apa kan, kena jaga, tak jaga susah. Katalah yang lelaki ni anak dia ada yang perempuan, yang ni ada anak perempuan ni ada anak yang kecil-kecil, untuk tak jadi masalah dia orang ni susu. Bila susu nanti, yang ni hukum anak susu dia, dengan tu yang tu hukum cucu susu dia lah. Dia bapak ni nanti akan hukum lapis lah. Anak tiri dia dah hukum cucu susu. Pasal apa? Anak dia menyusu kat anak tiri dia. Boleh? Cuma masalah bapak tak ada masalah, pasal memang dah haram dengan sebab bapak tiri kan. Tapi masalah anak tiri dengan anak tiri, anak tiri dengan anak tiri. Jadi bila dah menyusu tu kena tengoklah siapa dia yang jadi mahram tak mahram apa tu. Dari sikit dah ya boleh, tapi umur tu lah. Kalau memang dah besar-besar tak boleh nak buat anak susu lah. Kalau tak pun macam ni bapak kahwin dengan mak, yang mana yang boleh bawah tu bagi kahwin. Kahwin 2 family. Bapak dengan mak, anak jantan ni, anak jantan sini, yang perempuan sini, jantan sini, kahwin. Tapi kahwin pun sama dia je lah, tetap yang lain tak ada hukum mahram juga. Yang tu kot sekali lalu. Ya. Dia aurat pun aurat pusat lutut Aurat macam mana aurat tiri mak mentua, dia sama macam mak betul lah dari segi aurat. Mahram tak kahwin tu dan aurat macam mana kita dengan mak kita, kalau mak tiri kita, dari segi hukum asal itu. Dan itu dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayyatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina